Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar semua. Okey, jadi kita bertemu lagi pada sesi kali ini iaitu sesi meneruskan pembelajaran kita dalam modul Electrical dan Elektronik Principle 1. Okey. Jadi sebelum ini saya telah memperkenalkan kepada kamu beberapa jenis komponen pasif iaitu komponen pertama saya dah tunjukkan terangkan tentang perintang dan komponen yang kedua saya dah terangkan tentang kapasitor. Jadi untuk video kali ini saya akan terangkan berkenaan dengan komponen kita yang ketiga iaitu induktor. Jadi sebelum kita mulakan berkenaan dengan induktor ni, saya harap pelajar-pelajar semua sudah memahami fungsi dan ciri-ciri untuk komponen perintang dan juga kapasitor. Okey. Jadi kalau semua sudah bersedia, saya akan memulakan slide kita yang pertama. Jadi di sini tengok induktor. Induktor ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai pearuh. Pearuh ini sifat dia lebih kurang macam kapasitor iaitu komponen ini dapat menyimpan tenaga. Cumanya induktor ini menyimpan tenaga dalam bentuk medan magnet. Okey. Dan juga unit bagi induktor diukur dalam unit Henry. Okey, kalau ingat kebalik, perintang unit dia diukur dalam unit ohm. Lepas tu kapasitor unitnya diukur dalam farad. Jadi untuk induktor unitnya diukur dalam Henry. Simbol bagi Henry ialah H ya, seperti yang terpapar pada slide ini. Okey, kalau kamu tengok tu ada gambar kecil sikit, gegelung. Ini daripada bahan dan bahan ni didilit oleh wire. Okey, yang ni adalah contoh induktor dan ini adalah simbol induktor. Jadi sebentar nanti slide-slide kemudian ni kamu akan tengok beberapa jadi bentuk induktor dan juga simbol setiap bentuk tu. Jadi saya mulakan slide ini dengan penerangan apa itu induktor dan dia punya ciri-ciri di dalam litar. Jadi pertama sekali kita buat sambungan litar seperti yang terpapar pada slide kamu ni. Okey, ini ialah positif. Okey, inilah terminal positif. Yang inilah terminal negatif. Okey, bateri ini bervoltan biasanya 9 volt lah bateri kotak ni ya. Okey, jadi kamu tengok apa tu litar seperti yang terpapar di sini. Jadi kebiasaannya kita tengok arus dia akan bergerak daripada terminal positif, dia akan bergerak melalui lampu ke terminal negatif. Okey. Okey ya, dia akan bergerak ke arah sini ya untuk arus ya. Okey, pada pertama kali arus tidak akan melalui pearuh ataupun kita panggil induktor lah, senang lah induktor, dalam buku pun sebut induktor, banyak induktor. Tapi kalau ada orang sebut pearuh tu jangan rasa macam pelik pula ya. Ada kadang-kadang disebut pearuh dalam bahasa Melayu pearuh. Okay, kalau kamu tengok litar ni, tengok betul-betul lah arah aliran arus. Pertama sekali bila kita hidupkan sahaja litar ni, arus akan bergerak ke arah lampu ni. Arus tidak akan bergerak, arus akan bergerak sedikitlah ke arah induktor ni. Dan apabila ada arus bergerak ke arah induktor ni akan menentang arah aliran arus tu. Macam mana dia menentang arah aliran arus tu, dia akan mewujudkan satu medan magnet. Okey, medan magnet kan. Kamu sekejap. Okey, dia akan wujudkan satu medan magnet di kalau kamu belajar dulu fizik pun, apabila ada arus yang mengalir melalui gegelung, kita akan ada satu kita panggil medan magnet di sekeliling gegelung tu.
So di sini apabila ada arus, induktor ni akan menghasilkan satu medan magnet untuk menentang arah arus tu. Jadi pertama kali arus dia mula-mula dia tak akan mengalir, dia akan mengalir sedikit lah ke arah induktor ni, dan lama kelamaan apabila medan magnet dah sampai satu tahap dan mana induktor ni dah tak mampu nak hasilkan medan magnet yang lebih, arus ni akan mula mengalir di sini. Dan ketika mana arus mula mengalir di sini, tiada arus lagi yang akan mengalir ke lampu ni. Jadi pada ketika ini lampu itu akan padam. Jadi kita tengok macam slide seterusnya. Jadi kalau tengok sini, kalau kamu tengok sini, arus dia akan mengalir ke sini. Sebab apa dia mengalir ke sini? Sebabkan medan magnet dia dah, kita panggil dah sampai tahap maksimum lah. Jadi bila sampai tahap maksimum, arus dia akan mengalir ke sini sebab pada ketika ini induktor ni bersifat seperti wire yang tanpa rintangan. Okey. Dan kalau kamu tengok sini, lampu ni akan padam lah, tak menyala. Okey, lampu ni dia tak menyala lah sebab arus mengalir ke sini kan. Arus ni sifat dia senang saja. Benda mana ada rintangan, dia seboleh-bolehnya tak nak lalu rintangan lah. Jadi bila kita ke arah lampu ni anggap sebagai rintangan lah. Jadi ni dawai ni dia macam tak ada rintangan. Jadi arus akan lebih lalu, dia akan lebih berminat dah sendiri kita panggil lah. Berminat lalu ke sini lah. Okay. Jadi kalau kamu tengok slide sebelum ni kenapa arus lalu ke sini? Sebab pada ketika ini induktor cuba menentang arah aliran arus. Dia menentang macam mana? Dia menentang dengan menghasilkan medan magnet. Dan sampai satu tahap dia tak boleh hasilkan medan magnet berlebihan. Dah sampai satu tahap dia tidak boleh menghasilkan medan magnet lagi. Maksudnya dah sampai tahap maksimum. Jadi bila sampai tahap maksimum, dia bertindak sebagai macam wire lah kat sini ya. Okay. Jadi apabila bila dia bertindak sebagai wire, maksudnya rintangan tiada di sini, arus akan mengalir ke sini dan lampu ini akan padam. Okay, jadi kita tengok apa akan terjadi kalau kita putuskan switch di sini. Okay, ini switch ya. Kalau tak perasan, saya bulatkan. Ini switch ya. Okey. Jadi apabila saya potong ataupun putuskan laluan arus di sini. Okey, jadi kalau tengok tadi ya. Tadi mula-mula sekali induktor ni cuba menentang aliran arus. Okey, sekarang ada arus lalu ke sini tadi ya. Dia tak lalu ke sini ya. Dia lalu ke sini, ke arah induktor ni. Dan kalau kamu tengok, dia dah selesa dah arus. Sekarang kita dah putuskan, tiba-tiba putuskan arus tak nak mengalir. So bila arus tak nak mengalir, dia cuba balik alirkan arus. Macam mana dia alirkan arus ni? Dia susutkan dia punya medan magnet tu. So bila dia susutkan medan magnet dia akan alirkan arus. Kalau kita tengok sini, lampu ni akan menyala walaupun switch kita putuskan. Okay, jadi lampu ni akan menyala sehinggalah induktor ni sudah tidak mampu lagi menghasilkan arus. Maksudnya apabila medan magnet ni makin lama makin mengucup sehinggalah sampai satu tahap medan magnet itu terhapuslah. Bila terhapus maksudnya arus dia sudah tidak boleh mengalir lagi. So apabila arus tidak boleh mengalir lagi, kamu tengok sini macam ni, dia akan terpadam sampai satu tahap lah. Satu tahap tu sekejap saja sebenarnya, beberapa second saja, beberapa saat saja. Tapi konsep dia macam itulah untuk induktor. Apabila ada arus, dia cuba menentang arus tu dengan menghasilkan medan magnet. Dan apabila dah ada arus mengalir, tiba-tiba kita putuskan arah aliran arus, dia cuba menentang keputusan tu dengan menghasilkan arus dengan dia menguncupkan dia punya medan magnet tu. Jadi induktor sifat dia macam tu lah. Okay. Sifat induktor macam tu lah. Dia maksudnya dia tidak
sukakan perubahan. Kalau dia pada keadaan biasa, tanpa arus, kita cuba alihkan arus, maksudnya daripada keadaan tiada arus, ada arus. Jadi dia akan menentangnya dengan menghasilkan medan magnet. Okey. Dan kemudian apabila tiba-tiba kita dah bagi arus, tiba-tiba kita putuskan arah arus tu. So arus terhenti. Jadi dia tak sukakan perubahan. Bila arus terhenti, dia cuba hasilkan balik arus tu. Dia hasilkan arus tu dengan dia menggunakan medan magnet atau tenaga yang tersimpan dalam bentuk medan magnet tadi tu ya. Jadi kamu tengok bila induktor ini resistor atau perintang lah. Okey, perintang apabila kita ukur voltan, kita ukur peningkatan voltan dia daripada switch off kepada switch on, kita tengok dia punya sejenak masa daripada off ke on. Dalam kita panggil sejenak masa lah, sepantas lah. Berbanding dengan induktor, kalau kita tengok sini, bila kita switch off sini, bila kita on ya, dia tak naik terus lah. Dia naik sikit sehinggalah kita panggil sini sehinggalah sampai tahap dia lah, tahap maksimum dia. Jadi dia berbeza dengan perintang. Perintang dia terus naik. Kita panggil sejenak masa. Tapi kalau untuk induktor ni dia memakan masa lah. Di sini makan masa tu taklah sampai seminit, 2 minit. Makan masa tu maksudnya beberapa saat, kadang-kadang milisaat je. Okay, ini apabila kita tengok dengan osiloskop lah. Jadi osiloskop ni bila nanti kamu datang buat amali di sini, di institut, kita akan pengajar-pengajar di sini akan tunjukkanlah kepada kamu cara-cara nak kendalikan osiloskop ni. Jadi osiloskop ni ialah satu alat yang mana kita boleh tengok dia punya voltan berbanding dengan masa. Okay, jadi kita boleh tengoklah dia punya plot voltan melawan masa tu macam mana. Di sini masa lah, sini paksi X ni paksi masa. Okay, paksi X, kita panggil paksi X ni ya. Paksi X ni paksi masa. Manakala paksi Y ni ialah paksi voltan. Buatlah satu di volt sajalah. Okay, jadi kalau tengok sini, maksudnya sekarang kotakan kosong lah, contoh kosong sini ya. Kosong, tiba-tiba kita hidupkan, dia terus naik. Katakan sini 5 lah. Jadi dia sejenak masa daripada 0 ke 5, dia sejenak masa tak? Tapi kalau induktor daripada 0 nak naik ke 5, dia akan makan masa lah. Di sini ya, kita tengok sini masa dia. Berapa masa dia sini ya? Okay, dia akan makan masa lah, kita panggil sini ya, T ya. Okay, jadi boleh faham sifat induktor tu. Satu, induktor tu tidak sukakan perubahan, di mana bila dia sedang tak ada arus, kita alihkan arus, dia cuba menentang dengan menghasilkan medan magnet. Yang pertama. Yang kedua, apabila dia dah ada arus, kita dah alihkan arus, tiba-tiba kita matikan arus tu, dia akan menentang dengan menghasilkan arus melalui medan magnet yang disimpan tadi. Okey, jadi saya teruskan ke slide yang seterusnya. Sebelum tu, kalau mungkin kamu rasa ada yang tertinggal, kamu boleh ulang balik. Pause sekejap, ulang balik. Dan kalau nak rehat tu seperti biasalah, kamu boleh rehat dulu. Kalau kau dah tiba-tiba rasa lapar ke, dahaga ke, boleh rehat sekejap eh. Okey, jadi saya teruskan ke slide yang seterusnya. Okey, jadi saya dah bagi tahu dah apa itu sifat-sifat induktor. Sini pengaruh. Minta maaf lah, kadang-kadang saya tulis pengaruh, kadang-kadang saya tulis induktor. Tapi biasanya kita sebut induktor lah ya. Okey. Sama, induktor dan pengaruh tu sama. Nanti kamu kejap saya induktor ni ya, pengaruh ataupun kita panggil sebagai cantik juga tulisan. Minta maaf lah tulisan ni, guna mouse yang tulis ni.
Nampak macam budak-budak tadika punya tulisan. Okey, jadi teruskan tengok sifat-sifat pengaruh. Jadi dia kata sini induktor tidak sukakan perubahan macam saya bagi tahu tadi dah. Dia tak sukakan perubahan. Dia suka dia macam mana keadaan asal dia. Jadi daripada bila dia sedang sekarang tiada arus, tiba-tiba kita alihkan arus, tingkatkan arus. Jadi induktor dia akan cuba menghalang dengan daya bertentangan. Maksud daya bertentangan tu dia menghasilkan medan magnet. Jadi apabila arus berkurang, sekarang tiba-tiba kita dah ada alihkan arus, lepas tu tiba-tiba arus tu kita kurangkan ataupun terus kita matikan. Jadi bila keadaan tu induktor akan cuba menghalang pengurangan arus tu dengan menggerakkan elektron. Maksudnya dia yang tersimpan dalam medan magnet tu, dia akan cuba gerakkan elektron tu dengan menggunakan daya medan magnet yang dia simpan tu. Tapi bila bergerakkan, daya medan magnet tu makin berkurang lah. Sampai satu tahap dia dah tak mampu nak gerakkan sebab tenaga dia berkurang, dia tak larat lah lepas tu. Ha? Yang kalau macam ayat atas ni, mula-mula dia tak larat. Tiba-tiba kita bagi tenaga, maksudnya dia dapatkan tenaga, dia simpan lah. So sekarang ni, apabila arus berkurang, dia cuba alihkan arus dengan menggunakan daya sampailah dia penat. Okay, jadi kita tu ada formula kat sini. Formula ni bermaksud, ni formula ni voltan. Kalau kamu ingat balik, apa tu perintang, nak ukur voltan dia senang. Perintang, apa tu, bukan perintang lah. Saya tulis sini sekejap. Perintang, rumah perintang R bersamaan voltan bahagi dengan arus. Okey, jadi voltan untuk perintang ialah perintangan kali dengan arus. Okey. Ini voltan untuk perintang. Saya tulis R sini, voltan untuk perintang. Okey, jadi voltan untuk induktor pula. Voltan saya tulis L lah. Voltan untuk induktor ialah nilai induktor tu didarabkan dengan kadar perubahan arus berbanding dengan masa. Jadi, apabila disebut kadar, biasanya kita wakilkan dengan pembelaan di sinilah. Maksudnya dia bukan tetap. Maksudnya I tu tak tetap. Kalau I tu tetap je, maksudnya rintangan dia, voltan dia ialah kosong lah. Sebab bila arus tu tetap, maksud tiada perubahan, tu kosong lah. Jadi, voltan dia akan jadi kosong sebab L darab dengan kosong akan jadi kosong. Tapi kalau ada perubahan, rintangan, contohnya ada perubahan macam ni lah kan, gerah ni ada perubahan lah. Okay, kita ada perubahan. Ada perubahan tu maksudnya arus semakin banyak. Bila arus semakin banyak, okey, barulah wujudnya voltan untuk induktor ni. Semakin banyak, barulah wujudnya voltan untuk induktor. Ingat lah. Apabila arus tiada macam ni, maksudnya arus tiada peningkatan. Bila tiada peningkatan, maksudnya dia setara saja. So, setara saja macam ni. So, kalau keadaan macam ni, macam saya tunjukkan graf ni, apabila keadaan macam ni, voltan untuk induktor tidak wujud sebab tiada perubahan sini. Bila tiada perubahan, di I per dt-nya ialah kosong. Tiada perubahan. Kalau macam ni adalah perubahan ya. Jadi di per dt-nya adalah something nilai. Jadi kita boleh darabkan nilai L tu dengan nilai tersebutlah. Okey, jadi yang ni mungkin untuk subjek ni takkan guna lagi formula ni. Kamu akan guna formula ni untuk subjek-subjek di sem-sem yang akan datang lah. Jadi sini nanti bila sem depan ada pengajar bagi tahu formula tu, jangan kata tak tahu pula. Sebab pernah nampak sini. Tapi kadang-kadang biasalah kita manusia ni senang lupa lah. Okey, jadi saya teruskan slide yang seterusnya. Okey, jadi siapa-siapa yang tak pernah nampak induktor ini, saya bagi 3 contoh induktor lah.
Dia ada banyak lagi. Jadi, saya tunjuk 3 dulu. Tapi kalau kamu nampak sesuatu yang ada lilitan wire, itu ialah induktor. Contohnya macam ni lah. Okay, dalam ni kita kadang-kadang kita gulung dengan penebat. Kadang-kadang tak ada apa-apa, just gulung. Maksudnya tak ada apa tu kita panggil udara lah. Core dia udara lah. Kalau macam ni core dia saya tak pasti apa dia, mungkin besi ke apa penebat ni. Okay, jadi bila penebat ni kita lilitkan dengan kegelung dengan wire, kita akan jadi induktor lah. Ini pun sama, tengah-tengah kita panggil bahagian yang tengah-tengah lilitan core lah. Yang ni core dia tak pasti apa dia, tapi kita lilit dengan wire. Okay, ini induktor. Okay, jadi pun induktor ni dia dilindungi oleh satu casing lah, protection ya. Sebab apa ada protection? Sebab kadang-kadang kita tak nak medan magnet ni dia mengganggu komponen-komponen yang berhampiran di sekeliling-kelilingnya ni. Okay, jadi kita akan lindungi dengan induktor lah. Bukan saja kita nak lindungi induktor ni, casing ni, kita juga nak lindungi induktor ni daripada gacau kawan-kawan yang sekeliling dia ni. Okay. Okay, jadi saya tahu ini simbol induktor. Okay, kalau induktor ada gelung-gelung macam ni. Kalau macam perintang kita tajam lah, zigzag dia tajam. Kalau induktor dia macam gelung lah ni kita panggil lah. Okay, kalau gelung macam ni kita panggil dia punya core dia ialah air, udara lah. Kalau ada line double nanti dua line ni, ini core dia kita panggil iron core. Maksudnya satu besi kita lilitkan dengan wire. Kita panggil induktor iron core. Okay, kalau ada titik-titik putus ni kita panggil induktor ferrite core. Maksudnya bahagian dalaman yang dililit tu ialah ferrite. Dan kalau ada anak panah, macam saya beritahu video-video sebelum ni lah. Kalau ada anak panah je, maksudnya ialah boleh laras. Okey. Tadi kalau video dalam keadaan menegak, simbol dalam keadaan menegak. Jadi ini simbol dalam keadaan melintang. Sama saja Cuma tak ada perintang induktor boleh laras kat sini. Jadi simbol macam mana kalau kamu nampak gegelung macam ni ialah teras udara. Kalau kamu ada macam dua line ni, kita maksud besi teras besi. Dan kalau ada titik-titik ni, teras serbuk besi ferrite Okay, simbol pengaruh simbol ni. Simbol ni kita gunakan untuk kita lukis litas skematik lah. Jadi nanti kalau lukiskan litas skematik takkan kita nak pakai simbol macam ni kan, nak lukis kan. Siapa yang pandai lukis tu boleh lah. Tapi kalau macam saya ni tak pandai sangat melukis, selesa melukis simbol. So sebagai engineer, technician, kita akan gunakan simbol lah. Jadi kalau ada simbol ni kita tahulah ini ialah induktor lah. Okay, jadi contoh penggunaan induktor ini antara komponen-komponen yang menggunakan induktor. Ini ialah motor mainan kan. Kalau kamu biasa main nama ni kereta Tamiya ke apa. Okay, jadi dia pakai motor kan. Kadang-kadang ada motor yang boleh pergi laju. Ada motor yang dia top dia tinggi tapi tak boleh laju. Jadi dalam ni kalau kamu pernah buka dalam motor ni dia ada gegelung kan, ada satu core iron macam tu, dililitkan dengan satu wire yang halus Dililit banyak, wire tu panjang kalau kamu buka, tarik wire tu memang panjang. So ini ialah motor Jadi motor ni macam tadilah, bila kita alirkan arus, gegelung tu akan menghasilkan medan magnet. Jadi kalau kamu buka motor, sebenarnya ada dua magnet di tepi ni, satu sebelah sini, satu sini, ada dua magnet Jadi kalau induktor tu menghasilkan medan magnet, lepas tu kita ada magnet kat sini. Jadi macam kamu faham magnet itu kalau sama kutub dia menarik. Kalau kutub yang berbeza dia akan menolak. Jadi di sini konsep di sinilah, bila ada arus, satu magnet ni tolak, satu magnet ni tarik. Jadi motor ni akan berpusing Jadi kamu nampak dia akan berpusing So magnet sini akan
tolak medan magnet ni, mungkin magnet sini dia kan tarik. Jadi induktor tu akan pusing. Bila terpusing, benda tu akan berterusan terpusing sampailah kita putuskan bekalan kuasa sini. Apabila kita putuskan bekalan kuasa, maksudnya induktor tadi tu akan kehilangan medan magnet. So bila kehilangan magnet, lama-lama dia berhentilah. Sebab tu kalau tengok kita matikan bekalan kuasa, dia tak berhenti mengejut lah. Sebab apa? Sebab ada magnet lah, medan magnet tu dia semakin lama semakin mengucup lah, kita panggil lah. Okay, yang kedua ialah transformer. Ni bukan transformer robot cerita tu lah. Ini transformer transform. Maksudnya berubah. Jadi transformer ni digunakan untuk mengubah voltan arus ulang alik. So maksudnya kita bagi voltan tinggi, mungkin dia boleh rendahkan voltan. Ataupun ada transformer yang boleh menaikkan voltan. Kita bagi voltan rendah, dia boleh naikkan voltan tu. Cumanya, transformer ni hanya boleh kita katakan digunakan untuk arus ulang alik sahaja ya. Okay. Dan yang ketiga di sini ni relay. Relay ni banyak digunakan dalam kereta, ada dalam apa lagi ya. Dalam litar-litar, kadang litar automatic system kat rumah tu pun ada. Relay ni ibarat switch ya, switch elektronik. Kalau switch manual kita tekan, kita buka. Tapi relay ni switch elektronik, mana nak on off dikawal oleh litar lah. Kita akan bagi arus ini. Apabila ada arus, ada satu kita panggil coil dalam dia. So bila ada coil tu maksudnya ada medan magnet. So ada besi tu dia akan tarik medan magnet. Saya try lukis dia punya lebih kurang lah dalaman dia. Okay, kalau tengok relay, dia punya simbol dia ada coil sini. Okay, dan kita ada satu kita panggil konduktor lah, besi lah sini, iron lah. Jadi apabila kita alihkan arus, kita panggil spring. Spring. Ni spring lah, spring bukan coil lah, spring lah. Okay, ini spring. Bagi nampak beza sikit coil. Apabila kita alihkan arus, bahagian sini akan hasilkan medan magnet. Bahagian coil ni, apabila ada arus, dia akan hasilkan medan magnet. So kita faham magnet, besi. Besi ni kan tertarik. Macam itulah. So besi tertarik, litar ni bersambung. So bila kita putuskan bekalan, coil sini dia kan medan magnet dia akan kita panggil hilang lah. So bila hilang, spring ni tadi dia akan tarik balik besi ni supaya litar ni tak bersambung. So konsep dia macam tu lah ya. Jadi kita faham motor, transformer dengan relay. Semua ni menggunakan induktor untuk berfungsi. Okay, tadi awal-awal saya dah bagi tahu dah, induktor diukur dalam unit Henry, yang mana simbolnya ialah H. 1 Henry bersamaan dengan 1 volt EMF, electronic magnetic field. So kalau kita ada induktor ya. Okay, maksudnya 1 Henry bermaksud voltan antara induktor ni, voltan antara induktor ialah 1 volt jika arusnya ialah, arus yang mengalir ialah 1 ampere. So ini dia punya apa dimaksudkan dengan 1 Henry lah. Okay, 1 Henry maksudnya 1 voltan EMF. EMF ni medan magnet lah, electronic magnetic field lah. Okay, jadi kita tengok magnet Jadi kita kata core ni maksudnya dia punya teras lah.
Jadi teras ni yang biasanya kita akan guna besi, serbuk besi ataupun air udara lah. Tak ada lah. Jadi lagi banyak pusingan coil maksudnya lagi tinggi nilai Henry untuk induktor tu. Jadi bila nilai Henry makin tinggi, dia boleh simpan medan magnet ataupun medan magnet yang boleh disimpan lebih besar lah. Itulah. Tapi banyak faktor lagi kita boleh consider. Kadang-kadang tebal wire ni pun mainkan peranan lah. Apa tu size core ni pun mainkan peranan macam-macam lah. Tapi konsep dia macam tu lah, lagi tinggi lilitan, lagi besar dia punya Henry dia, dan lagi besar Henry dia, lagi banyak tenaga yang dapat disimpan. Okay, jadi macam mana kita nak ukur nilai induktor, berapa Henry induktor yang kita ada tu. Jadi contoh kalau kita ada satu induktor, contoh gambar sini lah induktor. Biasanya induktor jaranglah ada multimeter yang boleh ukur induktor. Kecuali multimeter tu dia terbina, kita panggil RLC meter. Biasanya multimeter yang branded, yang mahal sikit lah, dia adalah terbina dalaman LRC, resistor, induktor, kapasitor ni meter. Namun begitu, kalau kita ada multimeter ni, bacaan yang dihasilkan kurang tepat lah. So, bila kurang tepat ni bergantung pada aplikasi lah. Kalau kita nak buat lita yang biasa, mungkin nilai tu boleh kita ambil. Tapi kalau kita nak buat lita yang betul-betul tepat, contoh kalau kita nak buat lita RF lah. RF ni radio frekuensi. Kalau kita nak buat lita, katakan menghasilkan isyarat Wi-Fi. So, apabila kita nak buat lita yang macam ketepatan tu adalah penting, jadi kita kena ukur nilai induktor ni dengan menggunakan satu alat yang boleh ukur dengan ketepatan yang tinggi. Jadi nama alat tu ialah LCR meter. So rupa-rupa macam ni. Kadang-kadang ada yang besar-besar dulu besar saiznya, sekarang ni dah portable lah. So lebih kecil dan lebih senang digunakan. Jadi untuk ukur induktor, kita kena gunakan LCR meter. Jadi fungsi induktor dalam lita, induktor ni menghasilkan medan magnetik apabila ada perubahan arus AC dan voltan arus terus DC. Okay, dia berfungsi sebagai rangkaian penafis frekuensi bersama-sama kapasitor. Macam saya beritahu sebelum ni lah. Lita RF radio frekuensi ya. Jadi kita menggunakan induktor bersama-sama dengan kapasitor untuk membuat lita frekuensi yang berbeza-beza lah. Satu lagi, induktor kita boleh gunakan sebagai boost converter untuk menaikkan keluaran voltan DC ya. Dan juga induktor bersama-sama dengan kapasitor boleh digunakan sebagai filter AC. Jadi kadang-kadang signal ni dia bercampur, ada signal AC, signal DC. Jadi kita boleh gunakan induktor ni untuk tapis. So apabila kita tapis, maksudnya kita buang AC ni, kita hanya benarkan DC. DC ni direct current ataupun arus terus. AC ni arus ulang-alik, alternate current. Okey, jadi untuk komponen pasif saya dah terangkan tentang perintang, kapasitor dan juga induktor. Sini ada latihan lah untuk kamu cuba uji kefahaman, sama ada boleh faham ke tak boleh faham ke daripada 3 video yang telah saya berikan. Okay, kita tengok latihan dia kata berikan unit mengukur. Yang ni maksudnya senang lah kot, perintangan kita guna ohm lah. Kearuhan ni maksudnya induktor lah, peraruh. Peraruh kita menggunakan unit Henry ya. Dan yang ketiga, kemuatan. Kemuatan ni kita panggil kapasitor lah, kapasitor. Dalam bahasa Melayu kita panggil pemuat. Jadi kemuatan lah. Kemuatan kita ukur dalam unit farad. Okay, dan soalan seterusnya, apakah fungsi bagi komponen berikut? Ini boleh tengok balik video-video yang sebelum ni.
macam-macam fungsi, perintang banyak fungsi dia, kapasitor pun banyak fungsi dia, induktor pun banyak fungsi dia. Kamu bolehlah buat contoh ni latihan, kita panggil latihan kefahaman lah. Cuba jawab, nak tengok faham ke tidak faham ke. Okay, dan juga simbol-simbol lah. Dalam video sebelum ni pun saya dah terangkan lah simbol perintah macam mana, simbol kapasitor, simbol perintah boleh laras dan simbol macam-macam simbol lah. Jadi kamu boleh terujuk balik, boleh tengok ingat balik, boleh buat tak untuk soalan ni. Jadi untuk kapasitor saya rasa, untuk kapasitor minta maaf, untuk induktor saya rasa setakat itu sahaja dulu. Jadi saya harap kamu boleh cuba hayati dan fahamkanlah untuk kandungan video ni. Okey. Semoga kita bersua dalam sesi yang seterusnya. Jadi saya minta diri dulu untuk kali ini. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.